saya ingin ambil satu quotation daripada Lawrence Anderson. Being widely read is not the same as being widely read. Kita boleh membaca banyak karya-karya Prof. Dan Prof, semasa kita berbincang nak cari tema hari ini iaitu puisi kata-kata dan riwayat, dalam masa yang sekejap saja Prof dah terus setuju dengan tema yang diberikan, yang kita bincangkan, ya Prof? Jadi Prof yang mencadangkan tema itu. Jadi kita nak, kalau boleh Prof terangkan kenapa agaknya tema puisi kata-kata dan riwayat yang Prof nak kita bincangkan hari ini. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula nak kena terima kasih kepada Perpustakaan Pulau Pinang ni kerana mengajak saya balik ke sini dan sama-sama berkongsi apa yang saya ada. Dan juga Persada, ini toke dia selalu menyanyi. Sedap pula tu. Dan dengan kawan-kawan dia. Jadi saya terasa betul bahawa saya diiktiraf dan diberi tempat di Pulau Pinang ini. Ini negeri tempat saya besar. 2-3 tempat lah saya besar di sini, termasuk di Sungai Aceh, di Bukit Pentajam. Kalau di Bukit Jambul, saya juga besar juga. Di perut kot. Besar juga. Dan saya rasa ini tempat saya dibina dan sekali-sekali saya juga membina sebab itu. Jadi nak awal-awal nak ucapkan terima kasih dan kepada Puan Mawar pun yang menjadi pengerusi ini. Ya, mengapa saya pilih tajuk itu? Tajuk itu mudah. Pasal dia sebut semua sekali. Jadi semua sekali boleh masuk tanpa ada hadangan di tengah, dan kita boleh cair saja perbincangan kita. Dan itulah sebenarnya hidup manusia ni, yang cair, bukan macam di sekolah dia bagi subjek itu, subjek ni, subjek ni. Macam di Eropah tak ada subjek. Pelajar datang masuk ke kelas, dia bagi satu tema, kemiskinan. Jadi tiap-tiap pelajar itu akan membawa pandangannya sendiri. Jadi saya ni nak kata kalau 50 tahun ini di perpustakaan ini, saya dah menulis 60 tahun. Agak banyak. Dan saya bermula di sebuah negara sejuk di atas sana, dan saya menulis dalam bahasa Inggeris mula-mulanya. Kerana sekolah saya pun di Kuala Kangsar dulu diajar semuanya dalam bahasa Inggeris. Waktu saya di high school Bukit Pentajam, tak ada pun guru yang mengajar bahasa Melayu. Dan kita cari berapa lama, tak dapat seorang guru pun mengajar bahasa Melayu. Itu tahun 54, 55. Ya, bila saya pergi Kuala Kangsar, baru diajar agama dan diajar bahasa Melayu. Tapi yalah, masa itu guru-guru yang mengajar kita ni pun agak dasar. Dia pun sedang belajar. Jadi datanglah guru Inggeris. Guru Inggeris saya dapat MA dari Cambridge. Jadi bila kita belajar Shakespeare, dia akan berlakon depan kita dengan sebutan yang indah, dengan cara yang juga luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi saya tertarik pada sastra Inggeris. Sastra kena diajar oleh orang sayang dengan sastra. Saya tak tahu apakah di sekolah sekarang ni yang mengajar sastra itu suka sastra atau sayang sastra. Ini suatu bidang yang bukan seperti mathematics.
bukan seperti geografi, kerana bidang itu datang dari sini dan kita pun ajar dari jiwa dan hati kita, dari akal fikiran kita. Itulah yang saya nampak. Dan yang saya rasa ini, saya pun dah sebut sekali dua tentang ini, saya dari sastra Inggeris. Jadi saya diajar bahawa bahasa yang terbaik sekali di dunia ialah bahasa Inggeris. Lain semua tak boleh pakai. Tapi bila saya pulang dari luar negara, dan saya menulis tesis tentang sastra Indonesia dan Malaysia, saya dapati bahawa bahasa ini bahasa luar biasa. Bahasa Melayu itu adalah di antara bahasa terindah di dunia. Tanya sesiapa pun yang kenal bahasa Melayu, dia akan kata begitu. Dan kita ada suatu perbendaharaan yang luar biasa. Ada perkataan dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang tak ada perkataan itu. Kita berikan 100 perkataan Melayu kepada bahasa Inggeris pada akhir kurun 19. Cukup banyak itu. Tapi lepas itu kita ambil 20,000 lah bahasa Inggeris. Dan kerana kita pun masa itu yang buat istilah ini terlalu terendam dalam bahasa Inggeris. Dan bahasa aslinya mereka tak kenal. Jadi begitu banyak sekali yang kita ambil dari Inggeris. Tapi itu soal lain lah. Saya nak katakan sebagai seorang yang datang dari sastra Inggeris, bahawa bahasa Melayu ini bahasa yang luar biasa. Indah, ada kelembutan yang tak ada pada Inggerisnya. Sebutannya, ada lagu pada bahasa Melayu yang tak ada pada bahasa Inggeris. Walaupun pada Shakespeare. Jadi itu luar biasa. Dan kita ada istilah-istilah juga yang saya sebutkan tadi yang agak luar biasa. Dan kita sebut tentang keunikan sastra kita, sastra Malaysia, ya. Ada pantun. Dan encik-encik dan tuan-tuan mungkin tak tahu bahawa pantun ini sekarang ini diguna di seluruh dunia dalam bentuk pantun, PANTOUN, iaitu pantun berkait tapi dibuatkan cara mereka yang saya tak bersetuju. Tapi tak apalah, bahawa kita menyumbang kepada sastra dunia. Dan di Malaysia sendiri, dalam beberapa puluh suku sendiri, kita ada bentuk pantun itu. Orang Sama pun ada, orang Baja pun ada, Iban tentu saja, Kadazan, semuanya ada pantun. Dan dalam kajian saya, pantun digunakan tak kurang daripada 40 bahasa di Nusantara saja, Melayu Nusantara. Di dunia lain lagi lah sekarang. Dan kita, Victor Hugo pada akhir kurun ke-19 membawa 2 rangkap pantun ke Eropah. Dan banyak sangat pengarang-pengarang yang terkesan oleh bentuk ini. Dan mereka menulis. Pengarang seperti Baudelaire, Le Comte de Ville, dan beberapa orang lain menulis pantun dalam bahasa Perancis. Jadi bukan nak angkat-angkat sangat. Saya nak katakan bahawa yang budaya tuan-tuan dan puan-puan, ya, pantun kita tak kurang daripada orang lain. Jangan merasa kurang kerana kita lihat ini tumbuh dari tanah, dari sawah kita, dari hutan kita. Cukup indah. Itu sebagai permulaan lah. Ya Prof, bila Prof bercakap tentang pantun, saya juga pernah membuat satu read and share peringkat international di college dulu. Saya menggunakan buku pantun yang Prof dah translate, iaitu Passion, Passion, The Poetry of Passion. The Poetry of Passion. Dan sebagai seorang penterjemah kecil, ya, saya sangat terkesan dengan cara Prof menterjemahkan pantun-pantun tersebut. Jadi sebenarnya setengah tu perkataan tu macam
daripada mana Prof dapatkan? Sebab dalam satu sembang santai saya dengan Prof, satu hari Prof ada memberitahu bahawa semasa Prof menterjemahkan The Malay Annals, ya, hikayat Hang Tuah, Prof terpaksa mencari banyak bahasa yang diterjemahkan, dan antara kamus yang didapati adalah daripada Jepun, Prof. Ada Prof terangkan daripada Jepun. Daripada Jepun itu, apabila Jepun mahu menakluki tanah Melayu, pihak Jepun memerlukan orang yang tahu bahasa Melayu, tetapi diterjemahkan ke bahasa Inggeris dulu ke Prof? Sesuatu macam tu. Ya, Prof? Ya, hubungan kita dengan Jepun tak berapa jelas. Adalah cerita Hang Tuah atau Laksmana pergi ke Okinawa. Saya pun pernah sampai ke sana dan mereka menyebut tentang hal ini. Tapi tak kuat hubungan kita. Jadi tidak ada kamus bahasa Melayu Jepun. Waktu mereka mau menyerang, mereka mencari satu kamus yang baik, yang boleh digunakan, ya, untuk mengerah orang Melayu ke, Tamil ke, Cina ke, buat apa yang mereka suka. Tapi yang berlaku juga agak lucu. Saya pergi ke Jepun, saya tengah mengkaji tentang Tun Razak pada waktu itu. Tun Razak ialah Perdana Menteri mungkin yang terbaik sekali yang kita punya. Sangat lurus, sangat rajin, sangat luar biasa. Jadi saya bertemu dengan seorang profesor yang dikerahkan oleh kerajaan Jepun untuk bertemu dengan raja-raja Melayu, memujuk mereka sokong Jepun. Dan waktu saya datang ke rumahnya, saya bertanyalah, apakah ada, saya nak beli sebuah kamus oleh Wilkinson sebenarnya. Wilkinson yang mula terbit pada tahun 1903. Dan bila Jepun buat kamus tu, lebih baik, lebih cantik daripada Inggeris je. Kertas apa? Rice paper. Ya. Dan bentuknya kecil, mudah dibawa. Kan nak berperang susah kalau apa yang besar-besar ni. Ya, yang dalam bentuk asalnya cukup besar. Ini yang kecil. Dan saya tanya pada profesor tu, ada tak yang dekat-dekat sini saya boleh beli? Kerana saya baru datang di kedai yang mengatakan ini harganya RM800 Malaysia pada waktu itu. Dia kata, you wait. Jadi I waited. Dia pergi ke belakang, kata, inikah yang Encik nak cari tu? Saya kata, inilah betul. Cakap bahasa Jepun ya, Prof? Saya tak boleh, dia boleh Inggeris. Dia boleh Inggeris, saya tak boleh. Jadi apa, akhirnya, you can have it, kata dia. Wah, ini luar biasa ni, hadiah dari Jepun. Ya, jadi saya bawa balik sampai sekarang. Itulah kamus yang selalu saya pakai untuk menterjemah hikayat Hang Tuah, untuk menterjemah ini apa, Sulalatus Salatin dan pantun juga. Tapi ada cerita yang lucu tentang pantun ni. Saya boleh karang pantun macam Mama juga dalam 5 minit, 3 minit. Tapi nak cari rima, terjemah rima tu kadang-kadang berminggu. Kadang-kadang kita bermimpi, tak jumpa juga. Jadi menyedihkan. Apa nak buat? Wilkinson dulu pun pernah menterjemah, Winstead pun pernah menterjemah, tapi dia orang putih. Yang masalah kita ialah macam mana nak terjemah metafora berhubungan dengan alam. Tak apa, ini ke ni apa ni? Sirih misalnya. Macam mana terjemah sirih untuk memunculkan maksud sirih untuk pertemuan, untuk kasih sayang, untuk ubat dan lain-lain. Itu yang saya susah. Tapi kalau lama-lama tidur, datang dalam mimpi ya, Prof? Dan bermimpi mungkin perkataan tu turun dari langit. Dan kadang-kadang
turun juga dari langit. Dan saya duk melawak tu kadang-kadang, tahu kan cerita macam cerita badang kan? Kalau kita baik dengan haiwan atau kita baik dengan hantu, akhirnya hantu itu akan menolong kita. Jadi bilik saya tu ada tingkap saya selalu buka, dan sebelum itu pun isteri saya selalu bagi makan. Biawak pun ada situ, musang pun ada, macam-macam lain. Jadi kadang-kadang dia mau masuk rumah. Dan kadang-kadang ada monyet melompat atas saya punya keypad. Itu di Bukit Jambul atau di... Di sana, di Kajang. Saya ingat Bukit Jambul je, kawasan rumah Prof tu bila saya balik, Okay. Berderet-deret. Betul, sampai sekarang ni. Tapi akhirnya rimah yang saya cari tu, buruk tu lah yang bagi. Ataupun monyet tu yang bagi. Dan saya selalu kata, sekali saya menang hadiah pasal mereka. Bukan saya lah kan. Tapi cukup menarik bahawa sumber dari alam ni, pokok-pokok menjadikan sajak saya lebih dekat pada alam, lebih ada simpati dengan alam. Kadang-kadang saya bercakap dengan pokok. Kadang-kadang pokok pun jawab balik tau. Dengan deru bunyinya, rentak daunnya dan lain-lain. Jadi maknanya boleh dikatakan alam adalah sumber ilham lah juga pada Prof. Sangat. Prof, ada satu saja yang Prof baca tentang semasa Prof datang ke kolej kami. Sajak itu sangat menarik kerana ia menceritakan tentang alam di Malaysia, dan kemudian Prof soal balik kepada pemimpin kita, apa yang kau telah lakukan kepada negaraku. Ada tak? Saya rasa saya dah beritahu Prof, mungkin Prof nak baca? InsyaAllah nanti saya carikan kalau ada. Okay. Saya minta Prof baca saja ini sebab ianya sangat menarik, menceritakan tentang alam Malaysia yang sangat indah, yang sangat cantik, dan apa yang sedang berlaku sekarang. Ada Prof? Sebelum itu saya nak kata, saya mengajar di USM 13 tahun. Sekali, bermula dari Januari, tiap-tiap hari saya lalu dekat kampus tu, saya akan melihat pohon-pohon, bunga, sungai dan lain-lain. Jadi akhirnya saya dapat sebuah buku khusus tentang alam USM. Dan sebelum itu juga saya di Jepun, dan Jepun tentu sajalah menjadikan alam ni pusat kehidupannya, contoh metafora dan lain-lain. Saya ingat saya pun terpengaruh oleh cara Jepun ini, dan cara Jepun ni bukan tak baik kan ya. Susah nak cari di Malaysia ni pokok yang tua-tua di dalam suatu taman di mana ramai orang datang. Tapi di Jepun pokok yang berusia 1000 tahun, 1500 tahun selalu ada dan tak disentuh. Dan mereka juga merasakan mereka datang berasal dari alam, dan pohon itu sebahagian daripadanya. Yang Mawar maksudkan ni sajaknya berjudul Negaraku. Ya, Negaraku. Saya baca ya, kalau tak sedap lah baca dengan apa? Dengan tutup mulut ni. Tadi saya makan, tapi masih lapar. Masukkan dekat mulut jatuh, masukkan ke mulut jatuh. Tu mungkin tak boleh baca dengan baiknya. SOP Prof. SOP tu son of a peach. Peach ya, P, son of a peach.
Itu ciptaan saya sebagai ni. Okey. Cuba ya. Okay. Sila, Prof. Negaraku bermula dengan awan tinggi dan berakhir sebagai ombak menepuk haluan. Negaraku bangun sebagai setitik embun dan bermalam sebagai sekawan kunang-kunang. Negaraku mengalir dari setitik hujan dan berakhir sebagai muara merah. Negaraku menyayup pada hijau hutan dan berakhir di permaidani kuning sawah. Negaraku berkeliling laut tapi berhenti di tepi matahari. Negaraku diaslikan oleh aslian dan bawa ke bukit oleh kadazan. Negaraku berhuma di bukit dan bersayur di pasir lumbung. Negaraku kelapa sayup di lidah laut dan bakau liat di pantai Selut. Negaraku indah seperti pemberian kasih. Apakah yang kau lakukan kepadanya? Itulah saja yang Menusuk kalbu kan? Saya memilih saja ini kerana kita nak minta Prof terangkan juga kepada kita. Prof dikenali sebagai seorang penyajak yang memang bahasanya sangat indah dan cantik tetapi tidak bertepatan dengan maksud yang ingin disampaikan. Dan menurut apa yang saya baca, Prof selalu bereksperimentasi dengan bahasa apabila menulis sajak dan puisi. Prof, kita nak tanya daripada mana sebenarnya influence ataupun penyajak mana yang mempengaruhi tulisan-tulisan Prof? Adakah macam yang saya baca Sutung Umar RS dalam wawancara mengatakan bahawa Prof ini bermula sebagai seorang penulis yang menulis awal lagi, dikenali di luar tetapi tidak dikenali di negaranya sendiri. Jadi adakah tulisan Prof ini memang dipengaruhi oleh orang luar ataupun oleh penulis luar Malaysia, luar Nusantara, ataupun ada juga pengaruh daripada dalam Nusantara? Okay, ya, terima kasih. Saya ni mulanya saya di sekolah kita diajar sajak-sajak Masuri SN. Tahun saya sekolah ni 57, 58. Umur berapa ni masa itu? Saya belum dilahirkan. Okey. Jadi lama dulu dan jadi yang diperkenalkan kepada kita itu pun hanya sebagai sajak tapi tidak diterangkan, ditunjuk perasaan yang mengalir dalam sajak itu. Jadi begitu juga sajak Usman pada waktu itu belum dikaji. Tapi saya membaca Khairil Anwar yang sangat saya suka dan ada sebuah sajak khusus untuk Khairil. Jadi di satu pihak saya suka pada sajak-sajak Indonesia. Di satu pihak lain saya suka pada pantun. Sangat suka pada pantun. Bila saya pergi belajar di luar negara, saya mengambil comparative literature, sastra bandingan. Jadi saya bilik rumah saya, dunia saya terbuka luas. Saya ambil kursus European novel misalnya. Lepas tu saya ambil Latin American poetry. Pablo Neruda. Ya. Pablo Neruda. Ya, yang sangat saya suka. Romantik ya. Ya, Prof? Dan saya terjemah juga kan ya. Oh ya. Ya. Jadi jadi yang saya nak kata kalau saudara-saudara ini dalam proses nak jadi penyair atau pengarang, bukalah dunia, bukalah pintu, kerana banyak orang lain yang ada pengalamannya yang kita belum ada.
Daripada pengarang-pengarang yang lebih tua pun kita tak ada. Bukalah. Belajar dari Rusia, belajar dari Czechoslovakia, belajar dari Perancis, Portugis dan lain-lain. Kerana ada hal-hal yang kita boleh dapat daripadanya. Pada masa yang sama, dalam puisi Melayu dan juga novel, ada ulangan metafora, ulangan ayat, ulangan rindu yang saya ni risau sangat kerana sastra kita penuh dengan rindu. Dan saya diajar oleh beberapa make it new, E.E. Cummings gitu. Make it new. Jadi ayat-ayatnya saya cuba elak daripada yang ditulis oleh orang lain. Kata-katanya saya tukar. Tapi masih pada persoalan yang sama, hanya saya ganti supaya bahasa itu tidak mati dan ayat itu tidak lesu bila tidak ada nafas yang baru. Itulah yang saya buat, dan saya juga eksperimen dengan bentuk Jepun sikit-sikit dan bentuk Inggeris sikit-sikit, kerana saya rasa dunia ini hak saya sebagai pengarang dan hak tuan-tuan dan perempuan sebagai warga negara dunia. Orang putih main ambil kita macam-macam daripada kita. Apa pasal kita tak boleh ambil yang dia kan? Itu kita ambil hanya perkataan, dia ambil kekayaan dan macam-macam lagi. Jadi saya percaya bahawa seorang pengarang kalau mau cepat berkembang dan mencapai peringkat yang lebih tinggi, patut buka dunia, buka tingkap, buka pintu kepada dunia dan ambil yang baik-baik. Kerana mengambil itu percuma. Dan kedua, kita juga ada persamaan dengan bangsa lain kerana pengalaman jadi manusia, mereka juga rasakan. Jadi saya ambil dari Neruda, saya ambil dari haiku Jepun, saya belajar dari Cina juga, saya baca Tagore dan beberapa pengarang lain. Kadang-kadang kita tak tahu ini pengaruh, dia masuk ke dalam, dia tidur dalam sini, bila kita nak tulis dia bangun, dia masuk jadi kataan kita. Tapi saya mau elak apa yang disebut klise itu. Dan sastra kita sedihnya banyak dengan klise ini. Dan bila saya mengajar penulisan kreatif pun, itulah yang saya tekankan. Jangan pakai klise. Dia orang yang buat klise itu mungkin 600 tahun yang lalu. Dia tak sekolah pun. Oh, cantik bukan? Mengapa kita tak boleh buat yang cantik, yang baru dan dengan makna yang kita cari? Jadi kesimpulannya macam inilah Prof. Sekiranya kita ingin menulis menjadi penyair yang baik, kita harus banyak membaca dan bereksperimentasi. Ya. Bila bercakap tentang Pablo Neruda, dari pengkarya-pengkarya daripada di Jepun dan sebagainya, saya ada sekali mengikuti satu wawancara dengan Prof ya di USM baru tak lamalah, dalam 2-3 tahun sudah kot. Prof ada mengatakan bahawa kembara sastra Prof di USM, Prof telah meninggalkan ruang yang dikenali. Jadi saya fahamkan ruang yang dikenali ialah ruang Melayu. Apabila Prof ke luar negeri ya, ke ruang baru, iaitu pengembaraan Prof belajar, tinggal di Jepun dan sebagainya. Dan contohnya dan akhirnya ruang itu telah mengubah Prof menjadi manusia baru, iaitu Prof yang baru. Jadi menarik sekali falsafah yang Prof cuba riwayatkan melalui kata-kata tersebut. Boleh Prof kembangkan lagi untuk kami fahamkan? Ini sebagai bandingan sonok ya. Hang tua ni dia pi mata kata ya.
dia pergi Arab, dia pergi Mesir, dan dia pergi ke Constantinople, iaitu Rom pada masa itu. Dan bukan dia saja, orang Malaik ni, orang-orang keturunan Melayu ni adalah bangsa maritime. Mereka ni pergi merata-rata sampai ke apa? Bangsa apa Australia. Prof cakap tadi? Ya, Bangsa apa tadi? Perkataan Prof guna? dah lupa. Okey, tak apa. Malay lah, Malay language, Malay group kan. Ini yang pergi ke Australia bukan mak saleh, bukan orang putih. Lepas orang asli, orang keturunan Bugis datang ke sana. Ini baru ditemukan. Begitu juga pulau-pulau di Pasifik itu, yang menemukannya adalah orang-orang berketurunan kita yang pergi ke sana. Jadi bangsa kita adalah bangsa pengembara, tak ada masalah. Dan dalam satu karya yang sangat besar, manusia Melayu itu dijadikan manusia yang selalu pergi ke negeri orang lain, dan dia tahu Hang Tuah masa kecil sudah kenal 11 bahasa. Ini sangat menarik ni kerana yang menulisnya mungkin berasal dari Melaka, dan di Melaka pada kurun-kurun kurun-kurun 15 itu di bahasa digunakan berjumlah 64 bahasa semuanya. Ya, kita di sini pun sekarang ni tak ada 64. Walaupun Profesor Asma kata dengan bahasa-bahasa orang asli itu ada 100, tapi di Melaka saja 64. Jadi bayangkan kalau saya pengarang, saya nak cipta seorang wira, dan wira itu seorang pengembara, tapi juga yang kenal budaya lain, yang kenal bahasa lain. Dan bila Hang Tuah pergi negeri Cina, dia faham adat istiadat di sana. Bila dia pergi ke Kalinga, juga dia faham adat istiadat, dan juga ke tempat-tempat lain. Jadi itulah yang saya nak katakan. Kita menggara secara intelektual boleh, kalau tak pergi jauh-jauh, masuk ke perpustakaan. Itu pengembaraan yang sangat besar. Jarang boleh kita dapat dengan cara lain. Masuk ke perpustakaan. Tapi untuk pengarang, baik juga kita tengok bangsa lain, tengok orang lain, apa yang dilakukan mereka untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kalau kita ada konflik, kita tak dapat selesaikan, orang lain boleh bantu menyelesaikan kita. Jadi saya, itulah jangan kata, waktu saya di Amerika setahun dulu, saya menulis tentang Amerika saja. Dan saya pergi ke Peru. Ini bangsa luar biasa. Saya dulu ingat orang putih saja Tera. Maksud Prof Machu Picchu. Prof dah sampai. Prof dah sampai Machu Picchu. Machu Picchu. Aduh. Okey. Tengok Stonehenge. Ya kan? Dapat bayangkan Stonehenge kan? Dia ada batu tegak ataupun melintang dan tak siap pun. Kalau kita pergi ke Machu Picchu, kita akan dapat satu seni pertungankan batu yang sangat luar biasa. Bila ada gerak gempa di sana, batu tu tak berubah, tak berganjak, kerana joinnya itu 4 atau 5 sambungan, ya, join tu sehingga tak bergerak dan sangat indah. Jadi sejak itu saya mula melihat-lihat. Saya pergi ke Mexico. Mexico pun piramid dia bukan piramid kecil, tapi sangat indah juga. Jadi cara pandangan saya pun sudah berubah. Saya merasakan orang lain juga ada penciptaan, ada unsur-unsur permulaan dan
bagaimana nak katakan ya, bahawa mereka juga mencipta hal-hal baru yang sangat baik, bukan orang putih saja. Dan ini yang saya boleh tengok tu, saya pergi Fiji misalnya, orang tu tengah mengail di tepi di tepi laut. Saya tanya dia, dapat ikan banyak tak? Dia kata tak ada, kalau dapat pun untuk makan di rumah malam ni. Esok dia datang mengail lagi. Itu juga cara hidup yang baik, kan? Tak perlu kaya, tak perlu jadi rakus, tak perlu mengambil barang orang lain, tapi hidup dengan rentak alam, mengail setiap pagi, tengah hari dan malam boleh makan hasil. Itu. Ini suatu hidup yang sempurna, yang orang putih kata malas tu. Ya? Luar biasa. Dan dia tak payah berkelahi dengan orang lain. Dan bila kita datang jauh, dia tak ada takut pada kita. Dia tegur dan dia bercakap saya. Itu juga saya pergi Tahiti dan lain-lain. Saya merasakan inilah orang kita dulu. Orang kita dulu aslinya macam ini, dan ada nilai-nilai yang sudah kita campak ke tepi supaya kita jadi moden. Teknologi. Ini apa? 4? Teknologi apa 4? Iyalah. 4, lepas tu 5 dan 6. Apakah kita nak cari di dunia ini? Ada seorang menteri kata apa yang mengatakan kita patut naikkan umur pencen sampai 90. Dia fikir melalui apa ya? Dia ingat dunia ni untuk apa? Untuk bekerja ke? Sudah baik kita 55. Masa saya dulu 55. Cukuplah. Ya. Yang lain tu ya, negara kita kaya. Kalau tak dicuri orang lah, kalau beli anting-anting dan lain-lain, kita pun jadi miskin juga kan ya. Tapi kita dari negara yang kaya, boleh kita aturkan supaya semua orang dapat makan dengan baik, hidup dengan baik, tak perlu dengan teknologi phase 4 atau phase 5 ini ya. Why not perfect human being, phase 1, phase 2, phase 3, untuk jadikan manusia yang baik, bukan seorang pengguna teknologi yang baik. Jadi herot sikit lah ya, daripada saya lah. Saya ingat kita kena jadi manusia yang baik. Itu nombor 1 sekali. Untuk saya ulang Prof kata untuk menjadi seorang manusia yang baik, kita tidak perlu menjadi seorang pengguna teknologi yang baik. Betul. Tapi dalam zaman sekarang Prof, di zaman macam COVID ni, ada pembelajaran online dan sebagainya, dan kita punya anak-anak pun terlalu expose, terlalu terbuka kepada dunia global ini. Kita lihat penggunaan bahasa mereka pun dah jadi kalau saya boleh guna perkataan caca merba lah. Boleh. Dan satu lagi, kita lihat lambakan. Kalau dulu kita melihat, saya tak tahu, ini mungkin pendapat peribadi saya tak tahu sama ada Prof menonton atau tidak. Macam muzik. Kalau dulu lirik terbaik, lirik dia memang baik, memang cantik. Kalau kata susunan muzik yang baik dan cantik. Tetapi sekarang kalau kita tengok lirik lagu yang menang dalam anugerah muzik misalnya, tidak ada lagi unsur-unsur budaya di situ, tidak ada unsur emosi, tidak ada bahasa yang cantik, tetapi menang. Maknanya sekarang ini, adakah boleh dikatakan bahawa pandangan orang seni terhadap seni tulisan, seni lirik, seni puisi ini dah jadi lain? Contoh, kalau mungkin pendapat peribadi saya juga ya, kalau kita lihat setengah karya indie, bukan semua, 2 ayat, 3 ayat, aku tidur melihat ke dinding,
jam 2. Itu adalah satu puisi. Kemudian puisi itu dibukukan dan laku keras, Prof. Laku keras bahasa sekarang. Laku sangat kerana orang yang menciptanya, orang yang menjual buku itu adalah seorang influencer yang cantik, yang menarik. Bagaimana kita nak tinggikan martabat seni kita, martabat seni penulisan kita kalau begitulah hala tujunya ke arah yang cantik tetapi tak ada seninya. Macam mana tu, Prof? Ini soalan pada Cik Mat Ramli ni. Ya, yang buat lirik yang baik dengan suara yang baik. Saya sendiri pun kalau buka radio, buka klasik, ya, berjam-jam siang malam. Kerana ada perasaan pada perkataannya, ada perasaan pada susunan bunyinya dan gubahan lagu itu sendirilah. Sekarang ni lebih banyak pada rhythm kan, rentak daripada lagu. Saya suka lagu kerana dia kita dengar lagu, bukan kita dengar rentak kan. Harapnya ini suatu fasa yang akan berlalu juga, dan saya rasa orang muda pun akan bosan dengan rentak ni. Berapa puluh rentak boleh cipta, berapa ratus. Tapi kalau muzik, lagu yang indah itu tak ada had, ya, berjuta-juta pun boleh kalau ada pengguna yang baik. Jadi harapnya ini akan berlalu dan orang merasakan membaca puisi yang baik, mendengar lagu yang baik, mendengar cerita yang baik akan lebih membuat dia senang hati, lebih buat dia bahagia. Dan kita tahu ni sastra ni juga terapi untuk orang bermasalah ni. Ya, kalau orang suka pakai anting mahal-mahal, kalau bagi saja mungkin dia akan terubat daripada masalah itu. Ataupun ingin menjadi kaya misalnya, kita boleh tunjukkan puisi yang bawa dia mengarahkan kepada hal-hal yang lebih penting, yang lebih utama. Inilah tugas sastra saya rasa, supaya menjaga nilai-nilai yang penting manusia. Sebab itu ada komentar ini dalam sastra. Kerana kalau tidak, kita tak ada gunanya sastrawan ni. Ya, dulunya sastra adalah untuk mengajar agama, akhlak, pendirian, harga diri. Harga diri hanya sastra boleh ajar. You pergi kepada cikgu kimia, tanya harga diri, dia tak boleh bantu. Dan hubungan antara manusia, matematik tak boleh ajar. Begitu juga fizik tak boleh ajar. Tapi sastra boleh ajar. Itu dulu ada orang bertanya kepada saya kekuatan bidang sastra berbandingan yang lain. Saya kata, cuba dalam hubungan lelaki perempuan ni, asmara ni, cuba minta fizik sebagai suatu jalan untuk dua orang manusia ni menjadi dekat. Bagaimana belajar untuk menjaga perasaan orang lain, bagaimana untuk melembutkan perasaan orang lain. Itu sastra boleh ajar. Dan nampaknya geografi serta fizik serta astronomi tak boleh ajar. Kerana sastra itu bercakap tentang kehidupan yang agak penuh dan nilai-nilai yang penting. Sebab itu sastra tahan lama, kerana yang diajar juga agak universal dan tahan lama. Sastra agak universal dan tahan lama, Prof. Ayat Prof yang terakhir. Dan mungkin sebab itu sekarang di sekolah
mereka telah kembali mengajar sastra, dimasukkan di dalam mata pelajaran. Tetapi kalau daripada kajian-kajian yang dijalankan, ia lebih kepada berbentuk peperiksaan. Kembali mereka belajar untuk menjawab peperiksaan. Jadi macam tak ada jalan keluar daripada permasalahan yang kita hadapi. Kita melihat anak-anak muda sekarang semakin kurang, macam Prof cakap, semakin kurang mahu menghayati kerana mereka dihadapkan dengan muzik-muzik yang seperti ini. Tambah dalam masa sekarang kita menggunakan bahasa Inggeris dengan banyaknya. Kadang-kadang saya naik kereta, saya ada share dengan Prof tu. Saya naik kereta, anak lelaki saya kata, "Mak, tutup telinga." Dia suka mendengar. Tetapi dalam setiap bait perkataan itu, dalam setiap ayat tu ada banyaknya bahasa-bahasa yang tak elok. Jadi macam mana kita nak mengekang? Kalau saya ada, okey, tutup. Dia tutup. Tapi di belakang kita, di belakang kita. Jadi sedih melihat keadaan yang seperti ini berlaku. Bagaimana kita nak hidupkan satu generasi yang mungkin boleh menulis macam Prof, mempunyai falsafah yang baik. Bagaimana tu Prof? Rasa macam ada satu perasaan sedih di sini, perasaan macam kecewa. Saya ingat itulah masalah tu. Sastra diajar untuk dapat markah. Biasanya kalau yang begitu, siapa lawan siapa dan siapa mati. A, B, C. Ya. Lepas itu Hang Tuah pergi ke Kajang, pergi ke Kuantan atau pergi ke Kalingga, ditanda. Kalau hidup bukan macam itu kan, ya, bukan ada 3 pilihan. Kadang-kadang bukan ABC jawapannya, R atau X atau Y di ujungnya. Jadi saya ingat konsep sastra yang diajar tu agak tak betul lah, ya, untuk markah. Kerana macam kita cuba sebutkan ni, sastra menolong kita hidup, melihat contoh-contoh manusia yang baik, nilai-nilai yang baik. Itu tak ada markah tu, ya. Jadi satu. Lepas tu kadang-kadang guru yang mengajar sastra itu ialah guru bahasa, kan? Ya, dia tak tahu, ya, dia tak tahu sastra dan dia tak sayang sastra. Macam mana kalau kita tak sayang sesuatu itu kita nak ajar, kan? Kerana disiplin linguistik itu semi-scientific. Sastra itu beralun dalam perasaan, mengalir dalam fikiran kita, menakung dalam imajinasi, macam-macam. Kita suka pada metafora, kita tak cakap lurus, kita cakap dengan metafora, tapi indah. Dan akhirnya sampai juga maknanya. Inilah yang saya risau ni. Disebut sastra itu, tapi yang diajar, orang yang mengajar tu, sorry ya, tak tahu sastra. Kedua, kalau dia tahu, dia tak sayang. Dia hanya cari makan. Saya pun kena cari makan, kata dia. Tapi tentulah hal yang indah begini kena ada perasaan sayang, mau membantu, mengembangkan. Dan saya sendiri sebagai manusia banyak belajar dari sastra. Saya belajar harga diri daripada sastra. Tempat lain saya tak ajar. Ustaz tak ajar pada saya. Tapi sastra mengajar saya untuk ada pendirian sendiri, dan pendirian itu harus dipertahankan. Begitu juga nilai-nilai yang lain lah. Jadi yang ini saya ingat tak sampai, ya, tak sampai. Dan yang sampai itu hal-hal fakta, hal-hal watak. Tapi nilai watak itu mungkin tak dibincangkan. Perasaan gundah seorang watak itu tak dibincangkan. Dia ambil kulit saja,
di atas, tapi isi yang rumit di bawah tak dimasukkan. Tu saya tengok di bawah ada Dr. Rashidi Pakri tu, seorang pakar dalam sastra juga. Saya Nanti mungkin beliau juga berfikir yang sama dengan saya atau tidak, saya tak tahulah. Okey. Dan Prof, satu lagi ya, saya nak tanya soalan tentang Prof. Ini sekali lagi peribadi, saya selalu, kita sebagai orang zaman sekarang, kita selalu follow, ikut. Jadi saya ni follower Prof yang tegar lah. Jadi saya selalu melihat Prof akan posting. Yang saya suka lihat gambar-gambar yang cantik-cantik, pemandangan. Dan satu lagi, seorang kartunis yang bila saya bersembang dengan Prof, saya kata kartunis ni, Prof selalu letak kartun-kartun dia. Dan kartun-kartun beliau amat mempunyai makna yang dalam. Dan bagi Prof, beliau adalah seorang genius Malaysia. Prof nak perkenalkan tak apa, kenapa Prof minat sangat dengan kartunis tersebut? Yang disebut oleh Puan Mawar itu Zunar, kan ya, lukis yang menyebut tentang, melukis tentang keadaan kita setiap hari, nilai-nilai yang baik yang kita langgar, manusia yang aneh-aneh yang melakukan sesuka hatinya di Malaysia yang miskin ini. Jadi contradiction, pertentangan di Malaysia ni dilihat dengan tajam sekali, dan dia menceritakan pada kita dalam bentuk ilustrasi, komik dan lain-lain lagi. Dan ini kadang-kadang sastra pun tak boleh buat, ya, hanya kartunis boleh buat dengan cara berfikir begitu, dengan metaforanya, dengan lukisannya, dengan beberapa perkataan yang melengkapkan gambar itu. Jadi dia menyampaikan kepada kita satu lukisan keadaan kita hari ini, sedih, menjemukan, memuakkan, dan banyak hal-hal yang tak betul tentang dunia kita, tapi masih terus berterusan setiap hari. Apa dikata pun masih terus. Dan saya tak tahu, saya rasa macam kita sudah sampai pada akhir zaman Melaka. Ya, undang-undang boleh dilenturkan untuk kawan, yang kekayaan hanya pada beberapa ratus orang, dan orang-orang atas, orang-orang kaya boleh buat sesuka hati. Mereka tak ada undang-undang, ya, tak boleh ditahan begitu, ya. Dan aneh-aneh, orang yang sudah didapati salah boleh pergi melawat ke England, ya, atau ke Australia, ke Singapura. Bukan main tu. Negeri lain, setahu saya, tak membenarkan orang-orang yang sudah salah, ya, keluar negara. Tapi kita boleh. Melawat anak pun boleh juga. Nak pergi tengok wayang pun tak lama nanti saya ingat, nak pergi nonton filem di England pun boleh juga. Ya. Aneh. Yang tak dibuat orang lain kita buat. Dan Zunar lah yang menyampaikan kepada kita kontradiksi kita ni, absurdity kita ni, yang kita hidupkan di Malaysia sekarang. Jadi kita dah menyimpang sedikit. Saya rasa masa pun dah semakin pendek. Kita akan bukalah Prof lah. Mungkin ada yang ingin tanya soalan kepada Prof, sebab kita di sini sembang santai, nak tahu riwayat Prof. Kalau ada soalan yang ingin dibangkitkan daripada audience.
Tak ada? Tak ada. Last, Prof. Soalan yang terakhir. Okey, mana? Ada. Okey, silakan Dr. Farid. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucap terima kasih kepada Profesor Dr. Mak Saleh. Saya di sini ada satu persoalan. Soalan saya mungkin agak menyimpang sikit dengan topik ini, tapi menjurus terhadap sastra. Kenapa tokoh-tokoh sastra di Malaysia lebih mendominasi membincangkan tentang tokoh-tokoh lelaki seperti Hang Tuah, Panglima Awang dalam memperkembangkan nilai sastra. Sedangkan kalau kita tengok di negara luar, di Nusantara, khususnya di Indonesia, kita banyak juga melihat hasil-hasil nukilan sastra menjurus kepada kumpulan wanita seperti Sabina Alwi, Raden Galuh Chandra Kirana dan juga beberapa tokoh lain. Jadi, adakah di sini wujudnya diskriminasi dalam diri sastra, ahli sastra di Malaysia dalam menimbulkan karakter-karakter yang boleh diteladani oleh generasi hari ini? Kerana kita lihat, bagi saya, Tun Fatimah juga adalah seorang Serikandi Melayu. Tun Kudu juga banyak menyumbang dalam sastra. Kenapa mereka ini tidak diangkat untuk dilihat oleh generasi hari ini? Sedangkan kalau kita tengok di Indonesia, Bunda Kanduang, Limpapeh Rumah Nang Gadang, Sumarak dalam Nagari, Hiasan dalam Kampuang dijadikan sebagai satu model yang jelas untuk adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Raden Galuh Chandra Kirana pula diletakkan sebagai seorang tokoh dalam sastra Jawa. Dan kita lihat juga Sabina Alwi adalah seorang pahlawan. John of Arc juga adalah seorang pahlawan wanita. Kenapa berlaku diskriminasi dalam konteks ahli sastra? Dan juga yang soalan kedua, kenapa dikatakan ahli fizik tidak mampu untuk mewujudkan nilai-nilai sastra dalam kehidupan? Contohnya, cikgu saya, Cikgu Ahmad Ramli adalah cikgu fizik. Betul, cikgu? Dan juga cikgu matematik. Betul, cikgu? Ya. Pembuktian dah jelas. Boleh Prof untuk huraikan lebih lanjut lagi tentang isu berkenaan. Terima kasih. Okay. Dr. Farid ni kata dia bekas pelajar saya. Saya masih ingat lagi. Saya tanya soalan dia tak boleh jawab. Sekarang dia cuba aturkan ayat tu supaya saya tak boleh jawab. Balas dendam. Balas dendam ya kata ya. Ya lama tak jumpa. Seronok juga betul. Kita jadi cikgu kan ya. Dan kita tengok pelajar-pelajar kita berjaya. Tapi masalah tak sama representasi perwakilan dalam sastra, dalam bidang apapun, ya, tak pernah ada dalam masyarakat Melayu. Dan dulu wanita lambat sikit pergi ke sekolah dan lambat lagi pergi ke universiti. Jadi maka lelakilah yang dapat ke universiti. Dan bila lelaki masuk ke universiti, maka mereka juga akan mengambil lelaki yang lain, ya, untuk sama-sama bersama mereka. Tapi saya beberapa hari ini saya dengar bahawa Ninot Aziz, Zarina Aziz, sedang mengaturkan bahawa watak-watak yang dia bincang itu adalah wanita-wanita di Kelantan dan Terengganu dan tempat-tempat lain. Jadi ada permulaannya. Dan kita tahu pengarang Melayu banyak wanita, ya, banyak wanita sekarang. Dulu tidak ada peluang dan tidak diberi peluang, dan oleh keadaan hidup misalnya mereka harus di dapur menjaga anak. Tapi sekarang mereka sudah bebas dan beri pendapat pula, ya. Di antara yang selalu perjuangkan tempat wanita ini ialah Zurina,
Zurina Hasan, ya, yang selalu mengatakan bahawa perlu ada persamaan lelaki wanita ni. Saya rasa keadaannya tak stroke dulu, ya, sudah mula membaik dan kualiti tulisannya pun semakin baik. Kadang-kadang yang wanita itu lebih baik daripada lelaki. Dan saya kira dalam 10 tahun begitu akan ada kesamarataan yang dicari ini. Dan kita sekarang ni lebih banyak pelajar perempuan masuk universiti, bukan? Ya, dengan sendirinya akan berlakulah suatu keadaan di mana akan ada lebih banyak wanita daripada lelaki memainkan peranan penting ni. Ya. Dulu di Korea misalnya, begitu banyak wanita yang ingin jadi doktor, maka mereka menghadkan supaya dapat juga lelaki masuk dalam bidang kedoktoran gitu. Saya percaya banyak negara yang lain. Tapi insya-Allah dalam beberapa tahun ini, satu generasi ini akan berimbang kembali. Tapi takut Dr. Farid, lelaki pula tak ada tempat. Boleh. Ya. Tapi ini masyarakat kita, biar kita buat masyarakat berfikir. Kalau sastra tu jangan merengek-rengek je. Saya letih lah baca sastra yang merengek-rengek. Baik sastra yang berfikir. Biar sastra yang marah. Biar sastra yang mencari hak manusia, memperjuangkan nilai-nilai manusia. Itu baru sastra. Betul. Seperti yang dilakukan oleh datuk nenek kita. Bacalah Sulalatus Salatin. Itu karya genius kita. Sulalatus Salatin, sejarah Melayu. Banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan dan saya pernah juga tulis sajak tentang itu. Kerana saya tersentuh. Tiap-tiap bab tu ada saja hal-hal yang penting yang dijadikan tema tulisan. Sekarang ini, oleh kerana saya baru selesai transkripsi hikayat Hang Tuah terawal. Hikayat Hang Tuah ni ada 30 lebih versi. Jadi saya dapat yang terawal, yang di Leiden 1762. Ya, tarikh penulisannya. Yang Hang Tuah yang lain ni agak muda. Itu yang paling tua. Jadi saya juga menulis sajak tentang tu. Ada 70 buah sudah. Kalau dapat 200 sangat baiklah. Ya, kerana dia duduk di kapal, dia boleh tengok langit. Dia boleh bercakap dengan langit, dengan angin, dengan bayu, dengan ombak. Dan bila dia sampai di negeri Arab, dia boleh berinteraksi dengan Nabi Khidir. Ini luar biasa dia. Dia tahu Nabi Khidir, mulanya Nabi Khidir ni berlagak seperti orang miskin. Minta 1 dinar untuk dia beli makan. Hang Tuah ni begitu baik, dia bagi 2 dinar. Lepas tu Nabi Khidir kata, saya bukan orang miskin, saya Nabi Khidir. Ambillah air ini dan minum apabila Encik perlu menggunakan sesuatu bahasa. Kalau nak bercakap bahasa Cina, ambil air itu terus boleh bercakap. Jadi habis kelas-kelas bahasa asing ni dah tak perlu kan ya. Ya, tapi menarik bahawa dalam hikayat Hang Tuah, persoalan bahasa ni penting. Bahawa bahasa ni boleh didapatkan melalui belajar atau diberikan oleh Nabi Khidir. Saya pun tengah cari Nabi Khidir ni untuk bercakap Portugis dengan bahasa orang asli kita, mengapa tidak ya? Ya,
Ya. Leret-leret, minta maaf. Tak apa Prof. Menarik tu, saya teringat Prof. When I started, macam mana Prof? Yang translate tu, itu ayat-ayat Prof yang mana-mana Prof tahu cakap lah. Okay. When I start, translating. Hantu lah. Ulang-ulang Prof. Okey, saya ni penterjemah juga ya. Selain daripada jadi penyair, saya juga jadi penterjemah. Banyak juga saya baca. Sekurang-kurang 10 buah buku. Yang paling besar sekali Hang Tuah lah. Hang Tuah itu dekat 500 halaman. Dan saya mengambil waktu 15 tahun untuk penterjemahnya. Bukan tiap-tiap hari tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan waktu saya mula penterjemah tu, saya ni kena buat lama saya. I was tall, dark and handsome. After 15 years, I became shorter, I became fairer, but still handsome. But still handsome. Itu ayat kuncinya tu. Oh, itu dia. Jadi nampaknya masa pun dah semakin mencemburui kita Prof. Malam nanti ada lagi program yang kita harap anda semua datang dan turut serta. Oh, Cikgu Mat ada satu soalan. Silakan Cikgu Mat. Maaf saya Prof. Sikit dah saya nak ni sebab tadi yang Farid sebut tentang fisik matematik itu. Kemungkinan juga ya, saya melihat bahawa pada seorang manusia itu harus ada semua disiplin merentasi diri dia, iaitu sejarah sastra, bahasa, fizik, sains, matematik dan sebagainya. Jadi kalau semua disiplin ini dapat merentasi seorang manusia itu, mungkin dianya akan lebih lengkap. Kalau boleh saya bawa satu contoh, pantun Melayu yang sebenarnya tidak disedari ada elemen kimia dalamnya, tapi dibuat dalam pantun. Contoh, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Itu pantun, tapi sebenarnya mengapa pisang emas dijadikan pembayang pantun itu? Sebab di sana sudah ada ilmu kimia dalamnya, bahawa pisang emas tu mungkin akhir-akhir ni ada kajian bahawa menunjukkan bahawa pisang emas itu adalah sejenis buah yang boleh menyebabkan orang yang belayar itu dia tidak mual, dia tidak mabuk. Mana di sana sudah ada elemen kimia dalamnya, tapi diserapkan di dalam pantun Melayu. Kemudian saya melihatkan kegairahan pihak orang yang pengamal sastra juga menggunakan terma atau konsep-konsep yang agak dengan tidak memahami sebenarnya apa maksud konsep itu. Contohnya, sekarang ini banyak orang-orang dalam bidang sastra menggunakan biang lala. Biang lala itu, ataupun dulu satu ketika dulu kita sebut pelangi. Pelangi itu dapat dijelaskan dengan begitu jelas oleh orang-orang yang belajar fisik, sebab dia adalah tentang topik cahaya yang berlaku di dalamnya, serakan, biasan dan sebagainya. Tetapi orang-orang sejarah sastra menggunakannya tanpa mengetahui sebenarnya pelangi itu apa. Orang sastra melihat pelangi itu sebagai satu keindahan. Selepas hujan, maknanya selepas satu episod duka, mereka akan menikmati keindahan pelangi. Tapi bagi orang fizik, dia melihat pelangi itu sebagai satu penipuan. Sebab dilihat cantik, tapi bila nak dipegang, bila dikaji sebenarnya pelangi itu adalah satu penipuan belaka. Hanya mata yang melihat cantik, tapi setelah didekati tidak ada apa-apa sebenarnya. Jadi maksud saya di sini, kalau ada disiplin ilmu yang berbagai-bagai itu pada diri manusia itu, maka sastra itu mungkin akan nampak lebih indah dan lebih realistik dan lebih jelas
lebih bermakna. Itu pandangan saya lah, Prof. Saya minta komen Prof sikit lah tentang itu. Prof, tadi Prof cakap saya pasal muzik. Sebenarnya saya ni tak pandai bersajak. Saya tak pandai tulis puisi. Ya. Buah cempedak masih ditangkai, Prof. Buah labu sudah dirakit. Buat sajak saya tak pandai, Prof. Buat lagu bolehlah sikit-sikit. Terima kasih. Nak minta cikgu menyanyi. Malam nanti kot. Malam nanti akan ada satu lagu khas untuk Prof. Boleh akhir? Okey. Ada Prof, ada apa-apa perkataan yang Prof ingin sampaikan akhir mungkin kepada audience? Saya nak ulang baliklah, terima kasih banyak kerana bawa saya pulang ke Pulau Pinang ini dan diraikan usia saya 18. Dia 80 dengan 18 tu. Tapi alhamdulillah saya masih menulis dan saya menulis banyak. Ya. Itu itu dalam 2 tahun itu. Itu 2 tahun. Tapi masih ada yang lain lagi. Kerana saya modal banyak. Di mana-mana saya pergi pun saya mencatat. Jadi sekarang ni saya tengah buat autobiografi saya jilid 4. Dan satu jilid itu 250. Dan kami dengan Anwar Ridwan ni melawak-lawak kerana Arinawati buat autobiografi dia 1200 halaman. Jadi saya nak buat autobiografi 1201 halaman. Nak dia sikit, Tapi itu melawak ya. Tapi mengapa tidak? Bangsa lain pun bangsa pengembara. Kita pun mengembara. Saya malu nak sebut, tapi saya sudah sampai 70 buah negara. Dan setiap negara saya pergi, saya menulis tentangnya atau buat sajak tentangnya. Ini cara saya menyatakan bahawa orang Malaysia juga boleh keluar ke dunia dan boleh melukis dunia itu kerana dunia itu juga dunia kita. Itu saya. Terima kasih banyak. Terima kasih diucapkan pada Prof dan terima kasih diucapkan saya sendiri bagi pihak perpustakaan kerana kesanggupan Prof untuk datang. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini 26 hari bulan Mac 2022, genaplah Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh 80 tahun. Selamat hari jadi, Prof. Kita nak nyanyi ramai-ramai kah? Boleh ya? Okey. Leader kena penyanyi lah. Okey. 1, 2, 3. Selamat hari kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Prof Muhammad Saleh. Allah selamatkan kamu. Dengan itu akhirlah sudah kata-kata puisi dan riwayat sepetang bersama Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh. Terima kasih hadirin dan hadirat kerana turut serta. Okay, terima kasih
Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh, dan juga terima kasih kepada Puan Nur Mawar Ahmad Marzuki yang berjaya mengendalikan sesi petang ini dengan begitu banyak sekali. Sebelum kita menutup majlis kita, Prof, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Cikgu Farid sebentar tadi, bahawa fizik tidak dapat menjinakkan kita, ilmu fizik, tetapi puisi berjaya menjinak. Sebab itulah saya berada di samping Ahmad Ramli sehingga kini. Ya. Sebab dia membalutkan puisi dengan irama-irama yang mendayu, membuatkan hati saya terlena sehingga kini, Prof. Gurau ya, Prof. Okey, untuk majlis berikutnya, majlis pelancaran buku-buku Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh. Dengan itu dipersilakan Puan Syarimah Muhammad Saleh ke pentas bersama Prof bagi majlis pelancaran buku-buku Prof yang dihasilkan ataupun diterbitkan dari tahun 2020 sehingga 2021. Dipersilakan. Itu dia gimmick ya. Kita lihat robot di sini. Okay, berikan tepukan. Begitulah majlis pelancaran koleksi buku-buku Profesor Muhammad Haji Saleh. Okey, untuk majlis merakamkan penghargaan. Terima kasih. Untuk majlis berikutnya diminta ataupun dipersilakan pengarah Puan Syarimah Muhammad Saleh untuk menyampaikan cenderamata kepada Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan cenderamata kepada moderator kita pada petang ini, Puan Nur Mawar Ahmad Marzuki. Semua oleh-oleh itu adalah hasil tangan anak-anak buah Puan Syarimah ya. Tepukan kepada semua staf Perbadanan Perpustakaan Awam. Dengan itu dipersilakan Prof untuk turun ke bawah bersama moderator dan juga pengarah. Boleh, Prof. Di bawah ni adalah senarai koleksi buku-buku Prof ya, yang diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2021. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada Profesor Muhammad Haji Saleh. Saya ni orang tak ada kerja. Ya, dalam perkataan barunya penganggur. Tapi saya banyak modal perjalanan, dan baru saja hari ini seorang pembantu saya jumpa satu artikel saya agak besar tentang Tun Sri Lanang. Jadi kalau dikumpul-kumpul tu jadi sebuah buku ya. Inilah yang saya buat beberapa ini. Ini adalah autobiografi saya yang pertama dan sedang ditulis
yang keempat. Ini saya punya autobiografi yang kedua. Ya, Padang Perahu di lautan. Kerana saya pergi luar negara kan, banyaklah di lautan. Jadi itu yang kedua. Yang ini tahun ini juga terbitan University Science Malaysia. 100 pulau di muara. Cantik bukunya. Bukan saya nak jual ya. Cantik. Matang, cantik dengan gambar-gambar. Saya suka ini. Dan ucap terima kasih pada USM. Jadi ini yang tahun ini. Yang ini juga tahun ini, iaitu sajak-sajak saya tulis tentang cucu saya. 4 orang. Yang macam-macam lah cucu-cucu tu. Ada yang suka naik kuda, ada yang masih belajar bercakap. Ada seorang cucu saya tu saya tengok boleh bercerita selama setengah jam pada neneknya. Tak tahu apa nak jadi nanti. Tapi banyaklah ceritanya. Dan setiap ada gambar cucu itu. Dan dia orang belum tengok ni. Besok mungkin saya serahkan pada dia. Dan mungkin sesuatu yang boleh simpan. Nak bagi tanah tak ada tanah. Nak bagi duit pun tak ada duit. Bagi saja. Lepas itu ini tahun sudah Melayu Pulau Pinang ni, hampa orang Pulau Pinang ni, cuba tengok cerita kita. Ya. Banyak orang tak tahu cerita kita asal usul. Misalnya kampung dekat balik pulau dan tepi pantai, kerana banyak diduduki orang Langkawi, orang Kedah dan lain-lain. Dan saya dulu belajar juga diaspora orang Melayu di Pulau Pinang ni. Banyak sekali suku dari seluruh Melayu Nusantaranya mereka mai sini. Jadi ini buku bukan saja sejarah tapi budaya orang Melayu Pulau Pinang. Juga cerita perkembangan intelektualnya, penerbitannya, buku-bukunya dan juga ekonominya. Jadi saya cadangkan ni buku yang agak lengkap kerana belum ada buku yang begini lagi setahu saya, ya, dengan gambar-gambar lama juga, ya, yang cukup baiklah. Ini masjid di Batu Uban, Batu Uban tu ya. Okey. Jadi ini yang saya sediakan. Lepas tu ini biografi Tan Sri Abdul Razak, Zulkifli Abdul Razak. Ya. Kalau dulu saya siap buku ni, tentu saya nak pangkat. Pasal dia jadi Naib Chancellor. Tapi sekarang ni dia jadi rektor di UIA. Saya juga sastrawan di UIA. Orang yang baik. Saya selalu kata, kalau nak tengok contoh manusia baik, inilah contohnya. Bukan dalam parlimen, di sini. Orang ilmu. Betul. Luar biasa rajinnya, luar biasa murah hatinya dengan orang yang baik. Ramah. Kalau orang yang kerja, dia sangat memuji. Lepas itu saya cari hang tuah. Seeking hang tuah dalam bahasa Inggeris. Betul, saya pergi ke kampungnya. Banyak orang tak tahu bahawa hang tuah ini berasal dari suku asli laut di Pulau Singkep. Kampungnya nama Sungai Duyung. Sungai Duyung di Melaka tu, orang putih kata after the fact. Bila ada negeri Melaka, barulah orang jumpa Sungai Duyung tu. Tapi Sungai Duyung aslinya ialah di Pulau Singkep. Ada lagi kampungnya dan ada satu kolam. Ini saya nak cerita ni. Kalau cik-cik nak pergi sana,
ada satu telaga, dan kalau basahkan muka kita, kita akan jadi muda balik. Saya pun buat begitu, tapi yang lain semua saya tak mandi. Saya dengan muka saja jadi muda. Jadi nak kena pi balik untuk mandi seterusnya. Dan mereka janji nak buat seminar supaya saya boleh pergi mandi. Ini hantuah dalam bahasa Inggeris juga. Itu melawak. Ya, melawak. Okey. Ini apa? Ini jendela bijaksana. Saya ambil peribahasa yang baik, yang terkenal. Jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, bahasa orang putih. Lepas tu ada juga sedikit lukisan, ilustrasi, dan kita berikan juga yang Jawinya. Jadi sekitar 50 lah, 50 peribahasa yang diterjemahkan. Yang ini, maaf ya terlalu banyak nak cerita ni. Ini terjemahan Sulalatul Salatin Sejarah Melayu yang terbaru. Diterbitkan oleh Penguin dan nampaknya agak laku kerana terjemahan terakhir adalah oleh lupa dia. Ada seorang pengarang nama John Lydon yang mai duduk di sini, Pulau Pinang, dia terjemahkan. Tapi lepas tu disambung oleh seorang pengarang di England sekitar 50-60 tahun yang lalu. Jadi masalahnya ialah bahasanya ialah bahasa zaman agak awal. Dia kutip bahasa yang dekat pada bahasa Inggeris yang medieval begitu. Jadi orang sekarang tak boleh baca. Ya. Saya buat dalam bahasa Inggeris Bukit Mentajam. Lagi sesuai dengan orang sekarang. Dan harapnya sampailah kerana bahasanya pun lebih mudah. Tapi saya nak tangkap juga nuansa bahasa Melayu yang kawan tu buat dulu. Brown ya, C.C. Brown buat dulu. Dia sejarawan, jadi dia tak boleh tangkap keindahan bahasa Melayu. Saya rasa saya cubalah dan mungkin dapat sikit kerana ada alun bahasa Melayu, irama bahasa Melayu itu saya cuba pindahkan dalam bahasa Inggeris. Tak ada yang lain lagi, itu je. Yang ini yang Hang Tuah pula. Hang Tuah di Lautan Cerita. Ada 2 buku tentang Hang Tuah. Dan saya juga pencari, yalah, saya sebutkan tadi Hang Tuah, bukan? Hang Tuah. Dan saya cari cerita-ceritanya. Ada bangsa-bangsa yang claim bahawa mereka berasal dari Hang Tuah. Cina pun ada, tapi itu yang baru. Ini baru 20 tahun. Tapi orang Deli ada merasakan bahawa dia berasal dari Deli. Selain daripada Singkep itulah. Ada keturunan Jawa sekarang ini, Raja Jawa, yang mengatakan bahawa mereka berasal dari Hang Tuah. Bagaimana asal Hang Tuah datang ke sana kita tak tahu. Pasal dia orang asli kan, ya. Ini. Tapi ada beberapa yang satu lagi ialah bahawa orang Kelantan itu ialah asal usul orang Hang Tuah, asal usul Hang Tuah, kerana mereka suka berniaga dan suka berjalan. Tentu saja tak benar kan, bukan itu dasarnya. Jadi saya cari cerita-cerita tentang Hang Tuah. Masih ada cerita sekarang ni, dan beberapa tahun yang lalu saya diberitahu bahawa ada orang yang naik Gunung Ledang, dia nampak Hang Tuah dengan pakaian kuning sedang semayang di sana. Dan ada juga orang yang bermimpikan Hang Tuah. Ya, jadi dia sedang hidup dalam diri kita, dalam bangsa kita, dalam mimpi kita juga. Ya, mimpi kita juga. Itulah lebih kurang, Cik Mat, ya.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan. Ya. Ya. Terima kasih banyak Profesor Emeritus Muhammad Yu Saleh atas penerangan panjang lebar berkenaan dengan 10 buah bukunya itu tadi. Dengan itu, sekianlah majlis kita untuk petang ini. Dipersilakan Prof bersama para tetamu lain untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Sampai kita jumpa pada malam ini insya-Allah. Dan sekali lagi kita beri tepukan yang gemuruh kepada Profesor Emeritus Muhammad Yu Saleh.